إلى هرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين أنت عليهم ولا عليهم ولا لا حول ولا قال إنما حدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Qarun menjawab dengan sombong, aku diberikan harta kekayaan ini hanya disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Kalaulah Qarun bijak pandai, tidaklah dia mengetahui, tidakkah dia mengetahui dan pandai memahami bahawa Allah Ta'ala telah membinasakan sebelumnya dari umat-umat yang telah lalu orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpul harta kekayaannya. Kata dia cerdik, ya, dia kena ingat bahawa sebenarnya umat dulu yang kaya raya telah dibinasakan oleh kerana kesombongan mereka. Dan ingatlah orang-orang yang berdosa apabila mereka diseksa, tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka, kerana Allah Ta'ala sedia mengetahuinya. Tafsir ayat ini, Qarun menjawab kepada orang yang menasihati dia. Sesungguhnya aku tidak ingin mendengar nasihatmu kerana Allah Ta'ala telah memberi kekayaan kepadaku. Itu disebabkan dia mengakui bahawa aku patut memperolehi dengan pemberian itu adalah tanda kasih sayang Tuhan kepadaku. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat bermaksud, apakah tidak mengetahui Qarun bahawa Allah Ta'ala telah membinasakan beberapa orang dan beberapa umat sebelumnya lebih kuat, ya, lebih gagah maknanya, dan lebih banyak mengumpul harta kekayaan daripada Qarun. Habis semua telah dibinasa, dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Itu sepatutnya diambil pengajaran oleh Qarun. Akhirnya dia pun menerima nasib yang sama juga. Dan tidak perlu makna ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Dia jawab Qarun ini sebagaimana firman Allah SWT, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Maka apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, ia segera berdoa kepada kami, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian apabila kami memberikan sesuatu nikmat sebagai kurnia daripada kami, berkatalah ia dengan sombongnya, aku diberi nikmat hanya disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Jadi dia lupa akan kurniaan Allah, maka dia nampak memandang dirinya hebat, dirinya handal, berilmu, ya, berkuasa, segede macam-macam lah. Itu semua benda-benda yang merosakkan, membawa manusia tadi makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baliknya yang sewajibnya dia kena pandang itu kurnia Allah Taala, lalu bersyukur kepada Allah dengan menggunakan pakai pada jalan dia. Itu yang sepatut sewajib. Qala Allah Ta'ala faharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Wa qala alladhina utul ilma wailakum sawabullahi khair liman amana wa amila salihah wa la yulaqaha illa sabirun. Kemudian Qarun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasan fi zinatih, orang kaya kan emas begitu banyak, bergedung-gedung, dia pakai dengan cara kemegahan dia. Pada saat itu berkatalah seorang yang semata-mata inginkan kesenangan kehidupan dunia, alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti yang dapati oleh Qarun. Jadi bila Qarun mengenakan pakaian-pakaian perhiasan dia, maka ia dilihat. Pertama yang melihat siapa? Orang daripada ahli dunia. Yuridunal hayatad dunya. Apa kata ahli dunia? Dia memuji-muji Qarun. Alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti yang didapati oleh Qarun. Sesungguhnya dia adalah seorang yang bernasib baik. Di muka manusia dia nasib baik bukan dengan sifat takwa, petunjuk, hidayah, tak, dengan banyak getah ni. Wah, dia ni baguslah, berjaya dalam hidupnya, ya. Dapat mengumpulkan harta yang banyak, kemewahan hidup didapati, rupanya semayang tak erti. Rumah dia tanya kiblat pun tak tahu. Habis. Itu kan baik, ya. Tuhan boleh tak kenal, itu kan selamat, itu jahanam ni. Sebab apa jadi ini? Sebab pengukuran mereka berbeza mengikut cara pengukuran. Orang beriman diukur dengan kacamata iman, kacamata Islam. Adapun orang yang sesat, ahli dunia, diukur dengan kacamata nafsu dia. Bila selera nafsu dia semua dapat, ya, maka dia merasakan itulah keuntungan dia. Hanya tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada lagi kehidupan dunia mata benda yang menipu daya manusia. Itu golongan apa? Ahlul dunia. Dan berkata pula orang-orang yang diberi ilmu. Ini pandangan dia lain. Diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala di antara mereka. Janganlah kamu berkata demikian, dia kata. Wailakum. Kalau kita kata celaka kamu, mana jangan cakap macam tu. Wailakum. Mana jangan kamu kata demikian. Salah tu maknanya. Padahal dari Allah Ta'ala lebih baik. Ya, padahal pahala tu, mana ganjaran, sawab, mana ganjaran daripada Allah itu khairun, lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Ganjaran Allah Ta'ala tu liman bagi mereka amanah yang beriman wa amila salihah, yang mengerjakan amal saleh, taat perintah Tuhan. Tidak akan dapat menerima itu melainkan orang yang sabar. Kurniaan yang besar ni, rahmat Allah Ta'ala, beriman sungguh, dapat mengerjakan amal saleh,
dan disediakan ganjaran yang besar di akhirat, tak dapat melainkan orang yang sabar. Ya, sabar mengerjakan taat, sabar menahan diri dari maksiat, dan sabar ketika diuji dengan musibah. Itu 3 peringkat sabar. Dan sabar ni dikatakan sebagai apa? Kenderaan orang yang nak berjalan mencari keridaan Tuhan. Mana kalau tak ada sabar, jawab dia macam jalan tak ada kenderaan. Ya, lambat ataupun takut dia terus tak sampai. Wala yulaqaha illa as-sabirun. Tidak mencapai benda tu mendapat melainkan orang yang sabar. Tafsirnya ayat-ayat di atas menceritakan bahawa pada satu hari Qarun keluar berjumpa kaumnya serta menunjukkan kemegahan. Atau orang menjadi hamba nafsu macam itulah. Dah boleh kekayaan sikit, ya, nak buka dari dah tunjuk dengan orang. Itulah hebat. Cakap pun dah lain dah bunyi, ya, dah berdengung. Dulu tak ada berdengung, ni dah berdengung je kat orang main, gaya bercakap. Kemudian pandang orang lain pula konon rendah pada dia. Itu semua dah babah jauh je. Kalau dia orang kaya dan hebat, cakap ke gaya dia, soalan besarkan diri dia dengan harta dia, punah ganah tu. Nanti rosak. Allah. Menunjukkan kemegahan dan kekayaan dengan penuh perhiasan dan binatang-binatang tunggangan, kalau kita kenderaan lah, serta pembantu-pembantu mengiringinya. Wah, dah ramai orang iring pula, ya. Kemudian kaumnya terkejut melihat dia. Tengok Qarun, wah, dah berubah dia ni. Kan? Dulu nampak biasa je ikut Nabi Musa kan, dia hafal Taurat kan. Taurat dia hafal. Dia dah terbalik jadi kaya dia, dah lain gaca. Dia punya apa? Dah lain. Dulu pakai juga serban orang panggil kan. Wah kan dah tak ada. Tungkuk dah tak ada, blue jacket. Pakai seluar ketat. Dah lain macam. Gambut jambul dah berkerul. Orang alim belum tentu jadi macam ni. Habis moden dah cakap dah babas. Kemudian orang yang sukakan harta itu ingin kenikmatan dunia dan kesenangan sementara ni, dia berkata, apa kata dia? Semoga kami akan memperoleh harta kekayaan sebagaimana diperoleh Qarun. Oh, kalau kita dapat macam Qarun, untung kita tu. Senang makan, senang lenang dia. Ya. Bahagia hidup dia. Wah. Mana pandai dia kata bahagia. Kita tahu kalau tak, Qarun dah siap, dah siap ke tempat dia. Dia benam dalam neraka. Sungguhnya dia adalah orang yang bernasib baik, mempunyai keuntungan besar. Ini pandangan siapa? Ahlul dunia. Mana ahli dunia diukur dengan ukuran, ya, kayu pengukur dunia dia. Adapun ahli akhirat lain, diukur dengan apa? Kayu pengukur kerajaan Allah Taala akhirat. Dia berjaya membawa perintah Tuhan, jadi orang yang bertakwa, maka orang tu orang berjaya. Ya. Mendengar kata-kata ini, maka berkatalah orang yang berilmu menegur dia. Kecelakaanlah kamu. Mana jangan cakap begitu. Kau ni apa cakap tentu. Tidak betul. Bagi kamu kerana berkata-kata. Tidakkah kamu mengetahui bahawa janji Allah bagi hamba-hambanya yang beriman adalah lebih baik dari apa yang diperolehi oleh Qarun di dunia yang sementara ini, yang sejemput yang merupakan kenikmatan dan kesenangan sementara. Satu dunia benda sementara, benda sedikit bila dibandingkan dengan akhirat. Maka orang yang mengejar benda sedikit meninggal benda yang besar, yang banyak. Itu orang tak cerdik, bodoh. Tetapi pahala Allah Ta'ala, yakni ganjaran yang besar, merupakan kenikmatan dan kehidupan yang kekal di akhirat, tidak akan diberikan kecuali bagi orang yang sabar menahan nafsu keduniaan
kerana mengharapkan redha Allah dan kehidupan ukhrawi yang bahagia dan kekal abadi. Itulah dua perbezaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Pandangan berbeza dengan sebab mengenal mereka akan Allah atau tidak. Dia kenal Tuhan, lain cara dia. Ya, dia gelap tak mengenali Tuhan dia, lain cara hidup dia. Kemudian Allah sediakan dihapuskan. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansuruna ila akhir ayat. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arif rahimahullah ta'ala. Namun kebanyakan ulama situ. Namun kebanyakan ulama, mana majoriti ulama atau jamhur ulama melarang dan menisbahkan perucapan pada kefasikan. Ini dinukil daripada perkataan Al-Mawardi. Orang pertama yang disebut Amirul Mukminin ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketua bagi segala orang yang beriman. Amirul Mukminin. Tidak ada perbezaan pendapat dalam hal ini. Sepakat ulama disetuju antara para ulama. Sedangkan anggapan sebahagian orang yang bodoh pada Musailamah adalah anggapan yang jelas salah dan kebodohan yang parah serta menyalahi kesepakatan para ulama. Kitab-kitab mereka jelas sekali menukil kesepakatan tersebut bahawa orang pertama yang disebut sebagai Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bukan letakkan Amirul Mukminin daripada Jawa. Musailamah tidak. Kemudian Al-Imam Al-Hafiz Abu Umar Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab yang berisikan biografi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyebutkan tentang penjelasan pertama kalinya pernamaan Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin. Dan penjelasan tentang sebab-sebab ini sekali. Bukan sebab dinamakan. Di antaranya ialah di antaranya pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberi gelaran Khalifah Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar diberikan gelaran Khalifah Rasul, Khalifatul Rasulullah SAW. Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Kan? Dan sangat diharamkan untuk memanggil penguasa, pemimpin dengan sebutan Syahin Shah. Sebab apa? Kerana artinya ada raja segala raja. Siapa dia raja segala raja? Allah Ta'ala. Tidaklah ada yang boleh disifatkan seperti itu selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Malikul Muluk. Ya. Syahin Shah ni maknanya Malikul Muluk, raja segala raja. Yang menguasai sebenar-benarnya. Kemudian kata Imam An-Nawawi, kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu
daripada Rasulullah SAW bersabda, inna akhna asmin indallahi ta'ala rajulun tusamma malikul amlak. Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah Ta'ala adalah seorang yang menggunakan nama malikul amlak, raja segala raja. Wah, dia pula nak jadi raja. Bukan jadi raja, dia segala raja. Ini setengah daripada apa? Dilarang oleh Rasulullah SAW. Hina tu. Di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita kena ukur dengan ukuran sisi Tuhan. Yang pakai sisi makhluk, rosak. Penjelasan tentang masalah ini telah berlalu. Kemudian Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ya. Itu apa tu? Supai. Silap eja tu. Sufyan ibnu Uyainah, guru kepada Imam Asy-Syafi'i, guru hadis. Kalau Sufyan As-Suri itu sufi, ulama sufi. Ini ulama hadis. Sufyan ibnu Uyainah. Dia menyatakan apa? Tentang penjelasan Malikul Amlak. Okay. Sampai ini ya, mengajar. Jadi penjelasan tentang masalah ini telah berlalu. Dan Sufyan ibnu Uyainah mengatakan Malikul Amlak sama artinya dengan Syahin Syah. Sama maknanya. Raja segala raja. Itu layak dipakai oleh Allah Ta'ala sahaja. Orang lain tak boleh. Kemudian lafaz As-Sayyid. Lafaz ini diberikan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di mata kaumnya. Sayyid mana penghulu. Digunakan sebagai sebutan untuk pemimpin, orang saleh, orang yang lebih lemah lembut dan tidak murah marah, pun memanggil Sayyid. Asal makna Sayyid yang berada penghulu. Kalau kita pula sini, kalau kata Sayyid, keturunan ahli bait kan, Sayyid, Sayyidah. Yang dermawan para raja dan suami pun ada panggil Sayyid. Ini lafaz Sayyid umum, banyak digunakan. Banyak sekali hadis yang menggunakan lafaz ini sebagai sebutan bagi orang yang memiliki keutamaan. Ya. Kalau raja, kalau apa tuan dengan hamba, tuan itu panggil Sayyid. Ya, hamba itu panggil abdi dia, itu mana Sayyid.
Habis. Kemudian satu lagi di antara adalah apa yang kami riwayatkan kata Al-Imam An-Nawawi di dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abu Bakrah bahawa Rasulullah SAW naik ke atas mimbar sambil mengendong Al-Hasan Ibnu Ali, cucu baginda SAW, anak Sayyidina Ali. Dan baginda SAW bersabda, "Inna ibni haza sayyid wala'allallahu an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin." Sesungguhnya anakku ini anak ni adalah sayyid, pengurusi. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki dengannya hubungan dua belah pihak kaum muslimin yang sedang bertikai. Selepas wafat Nabi SAW, berlaku pertikaian dengan Sayyidina Ali semua. Lepas Sayyidina Ali wafat, itulah Sayyidina Uthman, Sayyidina Hasan mengambil jalan, dia mengambil jalan tengah lah, mendamaikan. Dia dapat sendiri bubuk, Nabi SAW berikan dapat sayyid. Itu maknanya boleh dibunuhkan lah. Dia dapat sayyid ni agak umum, banyak boleh dibunuh. Kalau kita masyhur kepada ahli bait sayyid, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam Nawawi kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari, wallah. Sadaqah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Inna khairal kalam.